Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Norazah binti Abdul Syukur dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Murid Autism dalam Pendidikan Inklusif Sekolah Rendah, Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa. Bagi pengenalan kajian, sejajar dengan aspirasi negara, guru bahasa Inggeris bertanggungjawab untuk memastikan setiap murid dapat menguasai subjek berkenaan, terutamanya bagi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Pada 2019, pelaksanaan Zero Reject Policy dilaksanakan untuk mendorong murid-murid berkeperluan khas untuk mendapat peluang pendidikan yang sama rata dengan murid-murid arus perdana yang lain. Masyarakat juga percaya bahawa pengenalan pendidikan inklusif memberi ruang bagi murid berkeperluan khas belajar bersama murid arus perdana dalam kelas yang sama. Hal ini dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran sosial mereka dan juga membuka lebih banyak ruang untuk integrasi antara murid arus perdana dan juga murid berkeperluan khas. Oleh yang demikian, melalui pemerhatian dan juga dapatan beberapa kajian, didapati bahawa bilangan murid autism dalam kelas arus perdana semakin meningkat saban tahun. Namun begitu, pada masa yang sama, kajian-kajian lepas juga turut menunjukkan bahawa perkembangan pendidikan inklusif di Malaysia masih lagi belum mencapai tahap yang optimum. Permasalahan yang dapat dikenal pasti ialah guru arus perdana tidak mempunyai pendedahan atau pengetahuan sedia ada dalam mengurus dan mengajar murid-murid autism. Hal ini menyebabkan guru-guru arus perdana menghadapi masalah untuk mengajar kedua-dua murid arus perdana dan murid autism pada masa yang sama dalam kelas inklusif. Ini membawa kepada objektif kajian ini yang bertujuan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran bahasa dan pembelajaran murid autism di kelas inklusif dari pelbagai perspektif. Bagi bahagian dapatan pula, dapatan yang pertama merangkumi dari segi murid autism dan juga pembelajaran bahasa. Dapatan mendapati bahawa murid autism mempunyai kecenderungan untuk memproses maklumat dalam bentuk blok di mana mereka belajar secara keseluruhan dan bukan terikat kepada sukatan pelajaran. Selain itu, murid autism juga lebih tertarik kepada pembelajaran di mana satu perkataan sahaja difokuskan ataupun dalam kata erti yang lain, one word based learning. Mereka juga cenderung untuk menguasai bentuk berbanding maksud. Maka, penguasaan struktur ayat lebih senang difahami bagi mereka berbanding dengan pemahaman sastra. Ini juga kerana mereka kebiasaannya mempunyai gaya berfikir yang konkret. Jadi bagi mereka, untuk pembelajaran bahasa, mereka akan memahami bahasa secara literal dan susah untuk memahami konsep, terutamanya konsep yang kompleks seperti hubungan dan juga emosi. Bagi aspek polisi dan sistem sekolah, didapati bahawa sistem sekolah yang kaku, yang mana menjadi kebiasaan bagi guru-guru di sekolah untuk mengamalkan budaya sekolah yang tradisional dan juga mempunyai sikap tidak terbuka dalam usaha untuk mengubah budaya sekolah. Selain itu, usaha kolaboratif antara pihak-pihak yang terbabit seperti pihak pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa dan kaki tangan sekolah masih lagi di tahap yang kurang memberangsangkan. Walaupun komunikasi aktif antara guru dan ibu bapa amat diperlukan kerana ia membolehkan mereka terlibat bersama-sama dalam membuat keputusan dan juga menjana idea untuk mencari cara meningkatkan prestasi pelajar secara holistik. Namun begitu, usaha ini masih lagi tidak dapat dijana dengan baik. Fenomena di mana maklumat latar belakang murid tidak diperoleh sebelum sesi persekolahan bermula juga menyebabkan guru tidak dapat membuat persiapan yang unggul. Ini merangkumi persediaan mental, fizikal dan juga emosi guru. Di samping itu, sistem akademik yang berorientasikan pencapaian akademik merupakan salah satu isu bagi pembelajaran dan pengajaran murid autism dalam kelas pendidikan inklusif. Selain itu,
Sistem penilaian yang seragam juga turut memberi kesan terhadap guru dan juga murid autism dalam kelas pendidikan inklusif, terutamanya dalam kelas bahasa. Dari segi atribut guru, majoriti guru di kelas inklusif tidak mempunyai persiapan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan pendidikan khas dari segi kemahiran mengajar dan juga dalam mengembangkan bahan-bahan pengajaran di kelas inklusif. Hal ini berlaku kerana mereka tidak mempunyai pendedahan yang formal atau ilmu sedia ada untuk mengajar murid autism dalam kelas inklusif. Ini disebabkan oleh latihan akademik bagi guru arus perdana di Malaysia kebiasaannya hanya menumpukan kepada pengkhususan guru semata latihan mereka tanpa mempunyai pendedahan terhadap sesi pembelajaran dan juga sesi pengajaran bagi murid-murid keperluan khas. Selain itu, faktor yang lain adalah tiada sokongan semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Hal ini merupakan satu isu bagi guru-guru sewaktu mereka sedang mengajar dalam kelas inklusif. Bagi perbincangan untuk kajian pula, oleh yang demikian, kajian ini membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran bahasa dan pembelajaran murid-murid autism di kelas inklusif dari pelbagai segi perspektif agar usaha-usaha penambahbaikan untuk memperkasakan lagi pendidikan inklusif di Malaysia dapat digalakkan dan dilaksanakan dengan lebih proaktif. Di samping itu, pihak-pihak yang terbabit secara langsung maupun tidak langsung harus memainkan peranan dan mengambil langkah-langkah yang lebih memberangsangkan. Guru arus perdana juga harus melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk menangani isu-isu tersebut. Dan juga hal ini boleh dijadikan sebagai pendedahan awal kepada mereka untuk melakukan persediaan terutamanya kepada guru-guru yang masih lagi belum mempunyai pengalaman mengajar kelas pendidikan inklusif, terutamanya bagi yang mempunyai murid-murid autism.